Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Darul Ghufran pada pagi ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, dan juga sudah bersedia untuk mengikuti bukan sambungan perbincangan kitab kita, tetapi satu topik yang khas diberikan kepada kita sempena Minggu Hubun Nabi yang dianjurkan oleh pihak Masjid Darul Ghufran, ya. Baik, jadi alhamdulillah pada pagi ini kita berkesempatan untuk membincangkan sebuah topik yang tidak kurang menariknya. Kalau kita mungkin sudah lihat pada poster yang diwar-warkan kepada jemaah, maka topik yang telah diberikan kepada kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan bagaimana muslimah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya akan usaha untuk bawa topik ini secara ringkas supaya perbincangan ini tidak drag panjang, ya. Mudah-mudahan begitu keadaannya. Baik muslimah yang saya kasihi, sebelum kita masuk kepada cara ataupun bagaimana itulah tadi untuk kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, penting juga untuk kita mengetahui mengapa kita sebagai seorang muslimah perlu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu persoalan lah yang perlu kita fahami, kenapa kita ni sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah perlu memiliki kecintaan terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertama sekali yang perlu kita tahu ialah berkenaan dengan cinta Nabi ini, ia merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana begini muslimah, bila kita merujuk pada surah At-Taubah ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kepada kita di kalangan orang yang beriman ini, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberitahulah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, katakanlah, jika sekiranya ayah kita, saudara mara kita, anak-anak kita ataupun saudara mara kita, pasangan kita ni, dan apa yang ada di sekitar kita, termasuklah harta benda. Contoh di sini tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan ialah tentang perniagaan yang kita bimbang menjadi rugi ataupun bertukar menjadi satu bentuk yang merugikan kita. Sebab kita ni kalau ada bisnes muslimah, dia akan menjadi satu kebimbangan. Ni bisnes yang kita buka ni dia akan rugi ataupun akan untung. Jadi kita sayang bila bisnes ni ataupun perniagaan dia sudah meraih keuntungan, ia akan menyebabkan kita sayang dengan perniagaan tersebut sehingga kita risau, kita bimbang ia akan rugi. Begitu juga tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini tempat tinggal yang kita suka. Dan semua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, jika semua itu menjadi perkara yang lebih kita cintai dari Allah dan Rasulnya. Dari Allah dan Rasulnya. Dan juga di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa jihadin fi sabilih. Apa akibatnya? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin.
maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Maksudnya di sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, tunggulah satu hukuman, satu azab yang akan menimpa kalian jika kalian menjadikan semua yang tadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, bapa-bapa kalian, anak-anak kalian, saudara-mara kalian, isteri-isteri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kita usahakan, ya, perniagaan yang kita bimbang kerugian dan juga tempat tinggal yang kita suka, yang kita selesa ini, ia menjadi sesuatu yang lebih kita cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari jihad di jalan Allah, maka Allah kata tunggu nanti akan ada azab, akan ada hukuman yang menimpa kalian. Maknanya di sini kecintaan kita terhadap Allah dan Rasulullah adalah sesuatu yang perlu diletakkan di hadapan. Ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh mencintai selain Allah dan Rasulullah ini lebih daripada segala-galanya. Maksudnya kita tak boleh cinta rumah kita ini kan lebih daripada mencintai Allah. Kita tidak boleh mencintai kereta kita, mencintai perniagaan kita contohnya lebih daripada mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, ya, di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24 itu. Dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bahawa mencintai Nabi, mencintai Allah, mencintai Nabi, ia merupakan tanda kemanisan iman yang ada dalam hati kita. Okey, muslimah, kena ingat itu. Jadi bila kita cinta kepada Nabi, ia merupakan satu tanda bahawa kita ada kemanisan iman, keimanan yang benar dalam jiwa kita. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang mana Nabi kata begini, ya, ada 3 perkara yang apabila ada pada diri kita ini, ya muslimah, ia adalah sesuatu tanda yang menunjukkan kita memiliki kemanisan iman. Apakah ia? Di sini Nabi kata, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dari selain keduanya. Ini sebagaimanalah, ya, yang terdapat di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24 itu tadi, yang mana Allah perintahkan kepada kita supaya cinta Allah dan cinta Rasulullah. Jangan mencintai harta benda lebih daripada kita mencintai Allah dan Rasulullah. Dan ini sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini. Nabi kata bila seseorang dia memiliki tanda kemanisan iman pada diri dia, apabila dia mencintai Allah, mencintai Rasulnya lebih daripada keduanya, lebih daripada selain keduanya, begitu maksudnya. Ini yang pertama, ya muslimah. Ada yang kedua di sini Nabi SAW menyebutkan, iaitu seseorang tersebut dia mencintai saudaranya, tidaklah dia mencintai saudaranya itu melainkan kerana Allah. Okey, yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam neraka. Jadi apabila seseorang memiliki 3 keadaan ini, Nabi kata mereka adalah insan yang memiliki tanda kemanisan iman. Yang pertama tadi apa? Mencintai Allah, mencintai Rasulullah lebih dari segalanya, lebih daripada keduanya lah. Maksudnya kita tak cinta Allah, kita tak cinta Rasulullah yang sedikit. Yang sedikit. Maknanya di sini cinta Allah dan cinta Rasulullah melebihi segala-galanya dalam kehidupan kita. Jadi 2 perkara, 2 poin ini yang saya datangkan sebelum kita pergi kepada masuk kepada topik kita,
Iaitu pertama, kita kena ingat kenapa kita perlu cinta kepada Nabi, kerana ia adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Kedua, orang yang mencintai Nabi, mereka ini adalah insan yang memiliki kemanisan iman dalam hatinya, dan itu kita perlukan dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Baik, seterusnya kita pergi kepada bagaimana untuk kita ni sebagai seorang Muslimah merealisasikan apa yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24 itu tadi, dan juga bagaimana kita nak menjadikan diri kita sebagai seorang Muslimah yang memiliki kemanisan iman sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik, kita lihat begini Muslimah. Ada banyak yang boleh kita lakukan. Namun pada pagi ini saya cuma ingin mengambil 3 perkara yang boleh kita laksanakan sebagai seorang Muslimah bagi merealisasikan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Baik, pertama di sini. Saya yang pertama ni biasalah kita biasa lakukan, tapi penting juga untuk diperingatkan agar kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW, kerana inilah yang juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, yang mana Muslimah bila kita rujuk pada surah Al-Ahzab ayat yang ke-56, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah ingatkan kepada kita dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-56 ini, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Jadi kalian, iaitu kita ni, wahai orang yang beriman, Allah seru kita sebagai muslimah-muslimah yang beriman kepada Allah ini. Allah kata apa? Berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada baginda, itu kepada Nabi SAW. Maka dalam hal ini, bila kita nak faham maksud, kan mungkin ada di kalangan kita yang tanyalah, Ustazah, apa makna Allah Subhanahu Wa Taala berselawat dan apa makna malaikat berselawat? Baik, di sini Muslimah, bila kita merujuk dalam perbincangan yang ditampilkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, beliau menjelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan Allah berselawat kepada Nabinya adalah pujian yang Allah berikan kepada Nabi yang diungkapkan di hadapan para malaikat. Dan apabila kita kata para malaikat berdoa, berselawat kepada Nabi, bermakna doa mereka ke atas Nabi SAW. Jadi oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pujiannya kepada Nabi yang diungkapkan di hadapan para malaikat, kemudian para malaikat pun mengungkapkan doa kepada Nabi SAW, maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita orang yang beriman untuk melakukan perkara yang sama. Tapi perkara yang sama di sini maksudnya ialah berselawat. Okey, berselawat. Iaitu di situ Allah kata sallu alaihi, berselawatlah ke atas Nabi dan juga ucapkanlah salam, penghormatan kepada baginda. Dan Nabi SAW ada menyebutkan tentang keutamaan berselawat ke atas Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW ada menyebutkan tentang 3 keutamaan yang boleh diperoleh oleh mereka yang berselawat ke atas Nabi SAW. Baik, bila kita lihat di sini Muslimah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashra. Man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashra salawatin wa huttat anhu ashru khati'atin wa rufi'at lahu ashru darajatin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Baik, maksudnya di sini Nabi SAW berpesan kepada kita,
siapa yang berselawat kepadaku ataupun ke atasku sebanyak berapa kali? 1 kali. Ada 3 perkara yang akan dia peroleh. Apakah ia? Baik, sebagaimana yang telah saya tunjukkan tadi dan juga yang terdapat ya dalam hadis ini, hadis riwayat Imam An-Nasa'i tersebut, mereka yang berselawat ke atas Nabi SAW sebanyak 1 kali, Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala akan berselawat ke atasnya 10 kali. Maksud Allah Subhanahu Wa Taala berselawat ke atasnya 10 kali ini ialah ya bila kita merujuk kepada syarah hadis yang ditampilkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya. Imam An-Nawawi menjelaskan bahawa di sini maksud Allah berselawat ke atas hamba sebanyak 10 kali ialah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmatnya dan Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan ganjaran pahala bagi hambanya. Jadi Masya Allah Tabarakallah ya, kita ucapkan selawat sekali, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmatnya dan melipatkan ganda pahala untuk kita ini sebanyak 10 kali. Bagi saya ini satu amalan yang mudah, memberikan ganjaran pahala yang begitu besar. Bukan itu sahaja muslimah. Di dalam hadis ini Nabi SAW juga memperingatkan kepada kita, orang yang berselawat ke atas baginda 1 kali, Allah juga untuk orang ini maka akan diberikan apa kepada dia? Akan dihapuskan darinya 10 kesalahan. Ada kesalahan-kesalahan dia lakukan, mungkin dah sampai 10 dah kesalahan dia lakukan, maka di sini Nabi kata 10 kesalahan tersebut akan dihapuskan darinya. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat 10 darjat untuknya. Di sini maksudnya ialah orang ini akan diberikan kebaikan, diangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan 10 kali. So maknanya sini kita lihat satu yang memberikan kepada kita balasan 10 untuk satu perkara. Kan selawat kepada Nabi sekali, Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala berselawat ke atasnya. Tadi saya dah jelaskan, menurut kepada pendapat Imam An-Nawawi, berselawat Allah Subhanahu Wa Taala berselawat ke atas seorang hamba itu bermakna ialah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat, Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan ganjaran pahala untuk diri dia. Okey, jadi itu berlaku kepada seseorang yang mana dia berselawat ke atas Nabi SAW. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga akan menghapuskan untuknya 10 kesalahan dan 10 darjat akan diangkatkan untuk diri orang yang berselawat sekali ke atas Nabi SAW. Jadi bagaimana lafaz selawat yang diajarkan oleh Nabi SAW? Kan lafaz selawat ni ada banyak muslimah, betul tak? Lafaz selawat ni ada banyak, dan saya tak menafikan di luar sana ada banyak selawat-selawat yang kita baca. Dan para sahabat Nabi SAW ada bertanya kepada Nabi, bagaimana cara untuk kami berselawat kepada anda, itu kepada Nabi SAW, dan selawat yang Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat, yang bagi saya seharusnya kita sebagai umat Nabi SAW mengikut apa yang Nabi SAW ajarkan ini, iaitu Nabi kata ada satu peristiwa yang mana seorang sahabat Nabi bernama Ka'ab ibn Ujrah. Ka'ab ibn Ujrah ini dia datang kepada Nabi dan dia bertanya kepada Nabi SAW, "Fa kaifa nusalli alaika?" Maka bagaimana kami nak berselawat ke atas engkau wahai Rasulullah? Nabi SAW pun mengajarkan kepada beliau dan juga kepada para sahabat yang hadir di hadapan baginda pada waktu itu. Nabi kata apa? Faqulu, maka hendaklah kalian mengucapkan bagaimana cara selawatnya. Okey, sebagaimana yang telah saya tampilkan di sini, iaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Jika, okey muslimah, jika kita tak boleh ataupun kita rasa panjang sangat selawat ini, boleh baca yang depan sahaja. Itu yang paling ringkas. Ada riwayat lain ya yang menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hingga situ sahaja. Pun sudah cukup untuk kita baca. Boleh. Namun yang baik juga kalau kita dapat baca hingga akhirnya di sini, iaitu kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maksudnya, ya Allah, berilah selawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah berselawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberkati Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Jadi ini antara lafaz selawat ya yang boleh kita amalkan, yang boleh kita baca ya muslimah dalam kehidupan kita. Dan saya yakin selawat ini hari-hari kita baca dalam solat, bukan? Mungkin ramai kata ini dalam tasyahud ni kan kita baca kan, betul tak, dalam solat kita. Jadi maknanya setiap hari ni ada selawat yang kita bacakan. Tapi boleh je kita nak baca di luar solat ya, untuk selawat ini tidak menjadi masalah bagi kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi juga saya sudah jelaskan ada riwayat lain yang menunjukkan kepada kita lafaz selawat yang paling ringkas ialah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jika kita rasa lafaz selawat ini agak panjang untuk dibaca, tak mengapa, boleh baca perenggan yang awalnya sahaja sebagai satu lafaz yang paling ringkas, paling mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Okey muslimah, itu adalah yang pertama, bagaimana kita nak merealisasikan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada yang kedua di sini. Okey, tadi yang pertama ya saya dah jelaskan tentang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah belajar hadis Nabi. Hadis Nabi ini ialah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya nak kata tentang hadis Nabi ni ya muslimah, panjang sangat. Okey, panjang sangat. Namun yang penting secara ringkasnya saya nak sebutkan begini, yang kita faham tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang ucapan Nabi, perbuatan Nabi, sifat Nabi, pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bukan semata-mata tentang ucapan, tetapi apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi apa yang terdapat pada sifat Nabi, perilaku Nabi, kepribadian Nabi, apa yang Nabi takrir, itu apa yang Nabi akui walaupun Nabi SAW tidak lakukan ia. Jadi ini semua kita panggil ia sebagai hadis Nabi SAW, yang mana ya bagi saya hadis Nabi SAW ni ada banyak. Yang penting sekarang ialah kita sebagai seorang muslimah usaha untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita belajar ni, kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kemudian kita boleh hafal hadis tersebut lalu kita sampaikan kepada orang lain. Kerana di sana ada keutamaannya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan tentang orang yang mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ia? Kita lihat di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan kitab sunannya yang berstatus sahih. Di sini ada satu doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada orang yang mana dia mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ni daripada tadi ya muslimah, kita belajar ni dalam kuliah saya ni ada banyak kan hadis yang saya sampaikan. Alhamdulillah semua muslimah di sini dapat mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih.
untuk dijadikan sebagai amalan. Dan saya amat mengharapkan ia juga bukan setakat kita dengar, tetapi kita dapat usaha baca, hafal, lalu kita sampaikan kepada orang lain, kita share ya kepada orang lain. Maka di sini Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang melakukan semua itu. Apa kata Nabi? Ia berbentuk doa lah ya, yang Nabi SAW berikan kepada orang yang dia dengar hadis. Nabi kata apa? Naddarallahu ra'an sami'a minna hadithan. Semoga Allah memperindahkan orang yang mendengar suatu hadis dari kami, lalu menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain. Nampak ya muslimah? Sebab tu tadi saya kata, dari tadi kita ni banyak dengar hadis Nabi SAW. Bukan hari ini sahaja muslimah, tetapi dalam banyak kuliah-kuliah kita, banyak kali juga saya sampaikan tentang hadis Nabi SAW. Tujuannya ialah supaya kita ni sebagai seorang muslimah melazimi, membiasakan diri kita mendengar hadis Nabi SAW yang sahih. Bila kita dengar, kita usaha untuk menghafal hadis itu, kemudian kita usaha untuk kongsi, kita share, kita sampaikan kepada orang yang belum mendengar hadis tersebut. Ataupun mungkin orang itu sudah mendengar, tetapi biasalah ya, tak semua orang bila dia dengar, dia ingat apa yang dia dengar. Mungkin dia lupa, namun kerana kita berkongsi tadi, alhamdulillah, orang itu pula dapat dengar hadis daripada kita, dan akhirnya dia pula menghafal dan dia mengamalkan hadis tersebut. Dan ini yang kita inginkan sebagai satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi SAW. Kita menyebarkan hadis Nabi SAW, yang mana di dalam hadis Nabi ini mengandungi pelbagai macam amalan sunnah yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita, sebagai cara untuk kita mengikuti Nabi SAW. Sebab itu muslimah, pada poin saya yang berikutnya di sini, saya kata apa? Yang ketiga, bila kita nak cinta pada Nabi, bukan hanya semata-mata kita ni berselawat, bukan semata-mata kita dengar hadis Nabi, kita hafal lalu kita sampaikan, tetapi kita juga perlu ikut. Maknanya di sini kita amalkan apa yang terdapat di dalam hadis yang telah kita dengar itu tadi. Okey, apa yang dah kita dengar tadi kan, kita baca hadisnya, yang kemudiannya tadi ustazah sampaikan tentang selawat contohnya tadi, lalu kita nak ikut, kita nak contoh, kita nak amalkan sebagaimana yang Nabi SAW perintahkan kepada kita. Maka sebab itu di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, pada diri Nabi SAW, baginda ini merupakan suri teladan, iaitu contoh. Minta maaf ya, ada kesilapan daripada sudut taipan di situ, iaitu contoh yang terbaik untuk diri kita ini sebagai seorang muslimah. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Maknanya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan saya yakin ya muslimah, kita semua ni di kalangan muslimah amat mengharapkan rahmat Allah. Kita tak boleh untuk menjalani kehidupan kita tanpa rahmat Allah. Sebab tu kita amat mengharapkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini Allah kata, orang yang dia mengharapkan rahmat Allah, dia beriman kepada hari kiamat, dan dia adalah orang yang mana mengharapkan kedatangan hari kiamat ni, maksudnya dia tu yakin bahawa hari kiamat ini akan berlaku. Itu maksudnya ya. Dan dia beriman tentang hal tersebut. Dia beriman bahawa dosa pahala akan diberikan, maknanya dibalaslah, diberikan dengan ganjaran dosa dan pahala itu pada hari kiamat kelak, semua akan diperlihatkan. Ini maksudnya. Kemudian orang ini ialah mereka yang mana banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga-tiga mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan,
dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-21 ini. Allah kata mereka adalah orang yang mana menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan dalam kehidupannya. Bermakna dalam hidup kita ini muslimah, kita perlu banyak mengikuti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Bagaimana kita nak lihat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan pada diri kita, yang perlu kita ikut, yang perlu kita teladani ialah menerusi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tadi kan poin saya yang kedua ialah kita baca hadis Nabi. Kita susah ya, kita ni nak kenal Nabi, kita nak cinta Nabi jika kita tak dekat pada hadis-hadis baginda. Kita tak baca hadis Nabi, kita tak dengar hadis Nabi. Susah untuk kita meletakkan kecintaan dalam hati kita. Kalau kita tidak ada cinta kepada Nabi, bagaimana kita nak mengikuti Nabi? Kita nak mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan itu yang Allah Subhanahu wa taala suruh ya dalam ayat ini. Allah kata pada diri Nabi itu adalah uswatun hasanah, contoh yang baik yang perlu kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ikuti. Jadi kita perlu baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi, lalu kita realisasikannya, makna kita buat sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dalam hadis-hadis baginda. Maka di sini ikutlah ya apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan dalam kehidupan baginda. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur contohnya. Kan kita ikut apa yang Nabi baca, bagaimana situasi Nabi tidur. Kan Nabi ada mengiring di bahagian kanan baginda sambil membaca doa. Kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, lalu kita apply dalam kehidupan kita. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun pagi contohnya, apa doa yang Nabi baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar rumah bagaimana. Ini maksud saya, kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Dan muslimah, sepanjang masa kita ni, iaitu kalau sehari ni kita ada 24 jam. Dalam masa 24 jam terlalu banyak yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan pada kita. Sejak kita buka mata kan waktu subuh tadi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan banyak contoh. Bagaimana bangun tidur, apa doanya, solatnya macam mana, lepas solat apa yang perlu dilakukan. Terlampau banyak, sehinggalah kita nak tidur nanti, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berikan contoh kepada kita. Nabi ajar, Nabi guide kita apa yang perlu kita lakukan. Maknanya sepanjang masa 24 jam dalam kehidupan kita, tidak ada satu pun keadaan yang mana terlepas daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita makan pun ada cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan, bukan? Kita makan, kita minum, kita bergaul dengan sesama manusia, ini semua telah ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita contohi, yang perlu kita ikuti sebagai tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, saya nak tutup je pengajian kita pada pagi ini muslimah dengan satu ayat Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, cinta kepada Nabi adalah sesuatu yang mendatangkan cinta Allah dan maghfirahnya. Dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Okey, bila kita rujuk dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-31, kita akan dapati Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Okey, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya.
apa yang akan kita peroleh bila kita ikut Nabi, kan? Nabi, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ada dua perkara yang akan kita peroleh sebagai seorang muslimah yang mengikuti Nabi SAW sebagai bukti cinta kita kepada baginda. Allah kata apa dalam ayat ini? Maka Allah akan cinta kepada kalian dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maknanya di sini kita ni buat semua itu tadi bukan yang pertama tadi apa yang saya sebutkan, selawat ke atas Nabi. Kedua, kita usaha untuk belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita usaha belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Supaya kita tahu. Yang ketiga, supaya kita tahu bagaimana kita nak mengaplikasikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehingga kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Maka orang yang begini, Allah kata dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31, apa yang dia peroleh? Dia memperoleh cinta Allah. Dia juga memperoleh keampunan Allah. Kedua-dua ini adalah perkara yang menguntungkan kehidupan kita muslimah di dunia dan akhirat. Mendapat kecintaan Allah, mendapat keampunan Allah adalah perkara yang amat kita perlukan dalam kehidupan kita. Maka atas dasar itu kita perlu sentiasa berusaha untuk menjadikan Nabi SAW sebagai contoh ikutan kita, yang kita aplikasikan semua sunnah-sunnah baginda yang baginda tunjukkan dalam hadis-hadis baginda. Maka sebab itu tidak rugi mereka yang berusaha untuk melaksanakan sunnah Nabi SAW. Maka dengan itu kita lihat di sini dalam kehidupan kita sepanjang 24 jam dalam sehari kan, tidak ada sunnah yang terlepas lah. Maknanya tidak ada sunnah yang kita tinggalkan. Pastikan sejak kita bangun hinggalah kita nak tidur, kehidupan kita dipenuhi dengan sunnah-sunnah Nabi SAW sebagai bukti cinta kita kepada baginda. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan perkongsian kita yang ringkas pada pagi ini tentang bagaimana untuk kita mencintai Nabi SAW. Okey, saya ulang kembali ya muslimah. Pertama tadi, banyakkan selawat, kerana orang yang berselawat kepada Nabi SAW dengan sekali selawat, orang itu Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali, akan dihapuskan darinya 10 kesalahan, akan diangkat darjatnya sebanyak 10 kali darjat. Dan dalam perbincangan ini juga saya tekankan kita perlu banyak mempelajari hadis Nabi SAW. Kita dengar hadis Nabi, kita menghafal hadis baginda, lalu kita sampaikan kepada orang ramai. Tapi kena ingat juga ya, hadisnya perlu hadis yang sahih, bukan hadis yang palsu. Kalau hadis palsu ni tak boleh ya muslimah, kita tak boleh sebarkan, berdosa. Hadis palsu bila disebarkan berdosa. Kerana apa? Kita menyandarkan sesuatu yang bukan dari Nabi kepada Nabi SAW. Jadi ini amanah. Maknanya perlu berhati-hati juga ketika kita nak mendengar hadis, ketika kita nak menyampaikan sesebuah hadis, pastikan ia bukan hadis yang palsu. Ia adalah hadis yang sahih, yang benar-benar daripada Nabi SAW. Semoga semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaguskan keadaan diri orang yang melakukan hal-hal yang tadilah kita sebutkan, sebagaimana juga hadis yang telah saya sebutkan. Begitu ya, yang terakhir tadi ialah kita perlu menjadikan Nabi SAW sebagai contoh ikutan dalam kehidupan kita sepanjang hayat ini.
sehinggalah kita meninggal dunia. Ketiga-tiga itu tadi yang saya sebutkan, yang saya kongsikan, ia adalah antara cara bagaimana kita sebagai seorang muslimah merealisasikan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga di sini sahaja muslimah yang saya kasihi. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan tadi memberikan manfaat dan juga memberikan motivasi bagi diri kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, saya juga ya, dengan kesihatan untuk kita bertemu pada minggu hadapan di masjid, okey, di masjid secara fizikalnya dan juga secara online. Baik, saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.